A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap lagi kita akan mulakan pembacaan kitab kita, kitab Aqidah At-Tahawiyah bagi Imam Abu Ja'far At-Tahawi, pada muka surat 46 bagi siri yang ke-15, insya-Allah. Pasal pada interaksi kepada sesama Muslim. Bagi mereka yang belum mendapatkan lagi kitab, boleh berhubung dengan nombor yang tertera pada skrin. Dan kitab kita ini masih lagi ada dalam suku lagi rasanya. Suku lagi baru nak habis. Masih panjang lagi lah. Dan sekiranya ada apa-apa soalan, boleh ditulis nanti di skrin. Apa yang boleh saya jawab, saya jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardh. Wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'inun aw qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kullih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Sayyidana ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi an yakshifa an basari wa basirati. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Allahumma nawwir qalbi bi nuri ma'rifatika wa hidayatika hatta afhama ma aqulu yarhamu ma aqulu yantafi'u ma aqulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kitab kita pada fasal interaksi kepada sesama Muslim, pada muka surat 46. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata lagi, wa nara as-salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblati wa ala man mata minhum. Maksudnya, kami menerima untuk solat belakang ahlul qiblah, sama ada orang tersebut seorang yang baik ataupun buruk, sebagaimana solat ke atas sesiapa sahaja yang meninggal dunia dalam kalangan mereka. Ini pegangan akidah yang dibawa oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkait dengan hubungan
sesama Islam dan tidak membenarkan bagi perpecahan ini. Sebab ikatan antara sesama Islam ini, dia terikat dengan akidah. Itu yang paling kukuh. Kalau ikatan dengan sebarang ikatan yang lain, itu ikatan yang tidak kukuh. Jadi ikatan dengan akidah ini, sesama Islam, ialah ikatan yang paling kukuh, yang Allah Ta'ala sendiri bentukkan bagi setiap diri orang mukmin dan juga orang Muslim. Wa naras salata, dan kami melihat ada padanya solat. Maknanya kalau dalam terjemahan menerima solat, maknanya sah solat dan kena solat khalfa kulli barrin wala fajirin. Kefarduan solat itu masih lagi dituntut dan dibolehkan khalfa kulli barrin, di belakang bagi setiap orang yang baik, wa fajirin, dan orang yang fajir, maknanya orang yang melakukan maksiat. Maknanya dari segi untuk nak mengukuhkan perpaduan ini, tidaklah Imam Abu Ja'far At-Tahawi dia berkata melainkan sah untuk solat di belakang orang yang baik, orang yang soleh dan juga orang yang taleh, min ahlil qiblah, daripada orang Islam. Min ahlil qiblah maknanya orang yang menghadap qiblat, maknanya orang yang solat. Ini tujuan dia, tidak supaya kita tidak mengasing-asingkan jadi perpecahan. Wa ala man mata minhum, dan kami melihat ada padanya solat juga bagi mereka yang mati dari kalangan mereka, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Jangan sekali-kali kalau kita lihat sesuatu orang itu dia dalam kehidupan dia tidak baik ke, kita nak mufarakah daripada jamaah, itu tak boleh. Ini untuk supaya Islam itu kuatlah. Ini akidah, dia bergantung dengan akidah, kekuatan Islam itu. Wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala naran wala nashhadu alaihim bikufrin wala bisyirkin wala binifaqin ma lam yadhhar minhum syai'un min dhalika wa nadharu sarairahum ila Allah Ta'ala. Wala nunazzilu, maksudnya kami tidak menetapkan seseorang itu dalam kalangan mereka, yakni dalam kalangan yang tadilah, sama ada orang baik ke ataupun orang yang buruk, kami tidak menetapkan, sebab itu bukan urusan kami lah. Mereka sama ada sebagai penghuni syurga ataupun penghuni neraka. Dan kami tidak menuduh siapa pun dari mereka kufur, yakni tidak beriman, syirik, yakni menyekutukan Allah, atau munafik, selama mereka tidak mempertunjukkan secara terbuka hal-hal tersebut. Kami menyerahkan masalah rahsia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah yang paling besar ni. Wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala naran. Kami tidak menetapkan seseorang daripada mereka itu, sama ada baik ke seorang itu ataupun buruk seorang itu, kita nak kata ini ahli syurga, ini ahli neraka. Tidak. Sebab ilmu berkait dengan ahli syurga, siapa yang jadi ahli syurga, siapa yang jadi ahli neraka, itu ilmu Allah Ta'ala. Kita tidak menetapkan itu. Kalau menetapkan, kalau kita sendiri menetapkan, maknanya itu pendapat kita. Dan juga
kalau bagi orang lain, ada pendapat dia yang lain pula. Jadi mudahnya urusan tentang syurga ke neraka ke, itu adalah urusan Allah Ta'ala. Jangan kita masuk campur tentang urusan Allah Ta'ala. Wala nashhadu alaihim bi kufrin, dan tidak kami bersaksi ke atas mereka itu dengan kufur, jatuh jadi kufur bagi orang fajir. Buat suatu yang berdosa, jatuh jadi kufur. Tidak. Ataupun tidak kami menuduh mereka itu, sekali-kali kami tidak menuduh mereka itu dengan kufur. Orang Islam tidak boleh nak tuduh mereka itu dengan kufur. Wala bisyirkin, dan sekali-kali tidak kami boleh menuduh mereka itu orang Islam sama ada baik ke buruk ke dengan syirik, melakukan penyengutuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala binifaqin, tidaklah kami bersaksi ke atas mereka itu dengan sifat munafik. Tuduh mereka itu dengan munafik, tak boleh. Malam yazhar minhum syai'un min zalika, selama mana tidak zahir daripada mereka itu sesuatu pun daripada yang demikian itu, daripada perkara kufur, daripada perkara syirik dan perkara nifaq. Selagi tidak zahir, tak boleh kita nak tuduh seorang itu dengan sebarang tuduhan. Nak kata jatuh kafir orang ni, ataupun syirik ke, ataupun nifaq, tak boleh. Selagi tidak zahir. Kalau zahir sekalipun, untuk nak menjaga bagi maslahah ummah, kena diam. Kita diam saja. Melainkan pemerintah. Ada orang report pada pemerintah yang bertanggungjawab nak isytihar orang ni jatuh kufur ke, jatuh jadi syirik ke, itu. Tetapi bagi kita, kalau zahir sekalipun, itu atas kita saja, bukan untuk kita sebarkan pada orang lain. Ini untuk nak menjaga maslahah ummah ini. Wa nazaru sarairahum ila Allah Ta'ala, dan kami tinggalkan berkait dengan perkara sarair, berkait dengan apa yang terdapat dalam hati ataupun perkara yang tersembunyi, perkara rahsia-rahsia ini, ila Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sahaja yang tahu apa yang terdapat di dalam hati, dan apa perkara yang tersembunyi dalam hati tadi, hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Nabi pun kata, kami menghukumkan seseorang itu, nahnu nahkumu bil zawahir, kami menghukumkan seseorang itu berdasarkan kepada zahir sahaja. Wallahu yatawallas sarair, dan apa-apa yang berkait dengan di dalam hati ataupun perkara rahsia-rahsia itu yang terdapat pada hati manusia, itu kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi itu adalah hukum Islam, dia panggil hukum Islam. Sebab perkara iman, kita tidak dapat nak tahu iman seorang itu, sebab perkara iman itu ialah perkara hati. Jadi apa yang kita boleh hukum seorang itu ialah dengan hukum Islam. Hukum Islam ini ialah hukum yang zahir sahaja. Sekiranya mereka ini ahli kiblah, kita hukumkan dia dengan Islam. Begitu. Apa-apa yang berkait dengan hati dia, perkara kufur ke dia pegang dalam hati dia, ataupun perkara nifak ke, ataupun perkara bid'ah ke, apa yang dia pegang dalam hati, itu hak dia yang terdapat dalam hati dia. Tidak sekali-kali kita boleh bongkar benda tersebut, dan kita boleh canang-canangkan ini orang ni begini-begini, tak boleh. Untuk nak menjaga maslahah bagi keselamatan umum ni. Wala naras sayfa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi sayf. Maksudnya, kami tidak bersetuju terhadap pembunuhan kepada sesiapa pun di dalam kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ke atas siapa yang diwajibkan secara syarak
untuk dijatuhkan hukuman pembunuhan tersebut. Wala nara as-saifa, dan kami tidak melihat as-saif, jatuh hukuman bunuh ini. As-saif tu makna pedang asal dia. Kami tidak melihat pedang. Pedang ni tujuan untuk nak hukum pancung lah. Kami tidak melihat kewajipan untuk nak jatuhkan hukuman pancung ala ahadin min ummati Muhammadin, ke atas seorang pun daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa man wajaba alaihi saifu, kecuali mereka yang wajib ke atasnya kena hukum bunuh. Maknanya bukan mudah untuk seorang itu dihukum bunuh, bukan mudah, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Dan perbincangan bagi seorang yang nak kena hukum bunuh itu panjang, dalam bab jenayah panjang. Dan itu adalah hukuman yang paling berat. Tidak kita apabila kita tidak setuju saja dengan orang tu, kita isytiharkan orang itu sebagai burat. Isytihar burat tu maknanya orang yang telah melakukan sesuatu yang melampaui. Jadi kita isytiharkan dia sebagai burat dan diharuskan untuk bunuh. Tak boleh. Hukum bunuh ini hanya boleh ditentukan dengan dua, kalau tidak silap saya. Yang pertama sekalinya apabila dalam peperangan boleh bunuh orang. Orang Islam lawan bagi orang kafir. Itu boleh bunuh. Yang keduanya apabila sudah ditetapkan perjalanan syarak yang menentukan dengan sebab ni berlaku, masuk pada qadhi, kemudian qadhi akan memutuskan bincang macam mana semua, baru jatuh hukum bunuh. Itu mengikut bagi syarak, tak apa. Tapi kita, kalau kita tak setuju dengan orang, kita isytihar orang yang jadi seorang pelampau, kemudian kita haruskan untuk bunuh, itu tak boleh. Sebab ini telah ditentukan, terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata darah orang Islam itu ialah perkara yang dihormati. Darah itu tak boleh nak melakukan pembunuhan. Ini tentang berkait dengan apa yang Nabi sabdakan pada Hujjatul Wada', pada haji wada', khutbatul wada', berkait dengan darah, harta, dan juga maruah orang Islam itu terjamin. Tak boleh seorang itu nak bunuh orang mudah-mudah, tak boleh. Melalui jalan peperangan saja. Perang tu itu lain. Apatah nak bunuh orang umat, sama umat, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Islam. Nak bunuh orang kafir pun bukannya mudah. Bukannya tengok orang kafir boleh bunuh, tidak. Melainkan dalam peperangan dan juga melalui hukuman yang dijatuhkan oleh qadhi. Islam dia menjaga ketenteraman supaya raja-raja, pemerintah patuh taat kepada syarak, dan rakyat pula selain daripada taat pada pemerintah, mereka juga mengikut bagi syarak. Raja-raja ini tujuan dia untuk nak melindung rakyat. Allah Ta'ala jadikan raja-raja ini untuk nak melindung orang lemah dan rakyat-rakyat dia. Dan rakyat-rakyat pula dengan sebab itu wajib taat kepada raja, pemerintah, wajib taat. Tak boleh nak lawan pemerintah, tak boleh. Sebab itu adalah setengah daripada hukum syarak juga. Taat pada pemerintah itu adalah setengah daripada kewajipan syarak. Fasal berkait dengan kecelaan Khawarij.
Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata lagi, wala nara al-khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim wala yanzi'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridatan ma lam ya'muru bima'siyatin wa nad'u lahum bis salahi wan najahi wal mu'afati. Apa maksud dia? Masih lagi berkait dengan ketaatan ni, hubungan antara Islam sama Islam. Maksudnya kami tidak bersetuju dengan sebarang pemberontakan, yakni usaha mengangkat senjata untuk melawan terhadap para pemimpin yang telah dilantik dan mereka yang memegang urusan, yakni ulil amri, meskipun mereka itu zalim. Meskipun mereka zalim. Sebagaimana kami tidak berdoa ke atas mereka, berdoa kecelakaan ni. Dan tidak juga mencabut tangan kami, yakni mengeluarkan tangan daripada ketaatan kepada mereka. Kami tetap melihat bahawa ketaatan kepada mereka ini, ulil amri, adalah sebahagian daripada ketaatan pada Allah Ta'ala. Selama mana mereka tidak menyuruh berbuat maksiat. Dan kami berdoa agar mereka mendapat kebaikan, pelepasan dan keampunan. Ini masih lagi untuk nak menjaga negara ni. Dan juga menjaga bagi roh, nyawa. Wala naral khuruja ala a'immatina. Kami tidak melihat setengah daripada perkara ni menjadi perkara syarak, iaitu al-khuruja ala a'immatina, iaitu melakukan pemberontakan, mengangkat senjata ke ala a'immatina, ke atas pemerintah kami, wa wulati umurina, dan ke atas mereka yang mentadbir urusan kami. Wa in jaru, walaupun mereka itu daripada mereka yang zalim. Tidaklah, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, tidak sekali-kali boleh seorang untuk nak mengisytiharkan pemberontakan ke atas pemerintah, walaupun mereka itu melakukan kezaliman sekalipun. Ini untuk nak menjaga keamanan lah. Untuk menjaga keamanan yang lebih besar lagi. Wala nad'u alaihim, dan tidak sekali-kali kami mendoakan kecelakaan ke atas mereka. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim. Tidak sekali-kali kami ini mencabut tangan kami. Tubuh kami lah. Tangan itu sebahagian daripada tubuh. Mana kami nak keluar daripada ketaatan pada mereka. Orang yang melakukan pemberontakan. Ini sebagaimana yang berlaku pada zaman Sayyidina Ali. Yang mana Khawarij. Khawarij ini setengah daripada golongan yang tidak nak taat kepada ulul amri, pemerintah. Khawarij ini orang yang keluar daripada ketaatan kepada pemerintah. Berlaku pada selepas daripada peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim antara Sayyidina Muawiyah dan juga Sayyidina Ali. Majlis tahkim. Apabila mereka tengok bahawasanya Sayyidina Muawiyah dia telah melakukan kita kata tipu daya berkait dengan jawatan khalifah ini.
Jadi Sayyidina Ali telah tersingkir dengan sebab tipu daya yang dilakukan oleh Sayyidina Muawiyah. Jadi Sayyidina Ali dia tidaklah kita kata bangkit untuk nak memberontak balik. Jadi dia biarkan sahaja. Jadi disebut orang yang menyokong bagi Sayyidina Ali itu sebagai golongan Syiah. Syiah itu maknanya orang yang menyokong bagi Sayyidina Ali. Pecah umat Islam pada masa tersebut. Dan golongan yang menyokong bagi khalifah baru, iaitu Sayyidina Muawiyah. Dan ada satu golongan lain yang tidak sukakan kepada Sayyidina Muawiyah dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Mereka itu keluar daripada ketaatan pada dua-dua pemimpin ini, dinamakan sebagai Khawarij. Jadi mereka ini melakukan kerosakan dengan sebab mereka melihat tidak perlu taat kepada kedua-dua pemerintah. Padahal kedua-dua pemerintah itu Islam kedua-duanya. Itu fasa bagi Khawarij lah. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridatan. Kami melihat ta'atahum, taatkan mereka itu, walaupun pemimpin-pemimpin itu zalim sekalipun, taat kepada mereka itu min ta'atillah, setengah daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Faridatan, dari segi kefarduan. Mana taat kepada pemerintah walaupun pemerintah itu zalim sekalipun, ini setengah daripada kefarduan yang Allah Taala letakkan, sebagaimana perlu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat pada pemerintah adalah setengah daripada syarak, suruhan Allah Subhanahu wa taala, perintah Tuhan. Walaupun mereka itu daripada orang yang zalim. Malam ya'muru bimaksiatin, selama mana pemerintah tersebut tidak menyuruh kami untuk nak melakukan perkara-perkara yang maksiat. Kalaulah pemerintah yang zalim itu menyuruh orang Islam untuk melakukan maksiat, itu tak boleh, itu kena lawan. Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi maksiatir rasul atau fi maksiatillahi war rasul. Tiada ketaatan bagi makhluk pada melakukan maksiat pada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Tak boleh kita nak taat pada makhluk kalau perkara tersebut menyalahi daripada syarak. Wa nad'u lahum bis-salah, dan kami berdoa bagi mereka itu as-salah, kebaikan, bagi pemerintah-pemerintah tadi. Wan najah, dan kejayaan di dalam pentadbiran, kebaikan pada diri mereka, hati mereka. Wal mu'afat, dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang mereka lakukan daripada perkara yang melampaui batas. Sekali-kali tidak boleh untuk nak keluar daripada pemerintah, tak boleh. Itu nak mengelak daripada fitnah yang lebih besar lah. Seterusnya, pasal bagi mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata lagi, wa nattabi'u sunnata wal jama'ata wa najtanibu syuzuza wal khilafa wal firqata wal furqah. Kemudian kami mengikut sunnah Rasul dan jamaah muslimin, menghindari keterpinggiran, perselisihan dan perpecahan. Ini fasa bagi mengikut, kewajipan bagi mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi apa-apa yang dipegang di dalam kesepaduan antara sesama Islam tadi ialah setengah daripada yang terdapat di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Imam Abu Ja'far Tahawi dia meneruskan lagi perkataan dia, wa nattabi'us sunnata wal jamaah. Kami mengikut bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi apa? Dari segi akidahnya, dari segi fiqahnya, dan juga dari segi tasawufnya. Dari segi apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ialah nama yang diistilahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang terdapat dalam hadis yang 73 puak tu berkait dengan hadis yang Nabi kata sataftariqu ummati ba'di 73 firqatan kulluhum fin nari illa wahidah. Qalu wa ma tilkal wahidatu ya Rasulullah? Qala allati ana 'alaiha wa ashabi. Itu yang hadis yang berkait dengan Nabi kata sataftariqu ummati, akan lagi berpecah umat aku. Ada hadis yang sebelum ini berkait dengan Nabi kata akan berpecah umat bagi Nabi Musa dan akan berpecah umat Nabi Isa. Ada yang 72 dan ada yang 73 puak. Jadi umat bagi Nabi ini Nabi kata sataftariqu ummati ba'di, akan berpecah umat aku selepas daripada wafat aku. 73 firqatan, kepada 73 puak. Kulluhum fin nari, semua puak tadi akan masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu puak saja. Qalu wa ma tilkal wahidatu ya Rasulullah? Berkata para sahabat, apakah dia satu puak itu ya Rasulullah? Qala allati ana 'alaiha wa ashabi. Nabi kata yang mana aku di atas, menjadi sebagai tunjang bagi puak tersebut, mengikut bagi sunnah Rasulullah SAW, wa ashabi, dan juga mengikut bagi sahabat-sahabat aku. Orang yang mengikut bagi aku dan mengikut bagi as-sahabah. Ini maknanya jama'atus sahabah, iaitu Ahlus Sunnah, orang yang mengikut bagi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah, makna jama'atus sahabah. Wa nattabi'us sunnata wal jamaah, kami mengikut bagi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidahnya, di dalam fiqahnya, dan di dalam tasawufnya. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diitlakkan kepada Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu dalam akidah. Dan juga di dalam fiqh, iaitu bagi 4 imam mazhab, iaitu Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali dan juga Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Itu 4 mazhab ini dikira sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bagi tasawuf pula, iaitu mereka yang mengikut bagi manhaj Syekh Junaid, Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi, dan juga ada orang letak Imam Al-Ghazali. Tapi mengikut pendapat ulama-nya, hanya satu saja mujtahid mutlak di dalam tasawuf. Ketua dia seorang saja,
iaitu Abu Qasim Junaid al-Baghdadi. Wa najtanibu syuzuza, dan kami menjauhi perkara-perkara yang syaz, perkara-perkara yang nadir, perkara-perkara yang keterpinggiran, perkara yang tidak masyhur, daripada perkara yang berkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kalau ada perkara-perkara yang nadir, yang tidak masyhur, perkara tersebut kami jauh. Wal khilaf, dan kami menjauhi perkara-perkara yang diperselisihkan. Kami pegang perkara-perkara yang muktamad. Wal furqata, dan juga kami menjauhi daripada firqah-firqah, pembentukan kumpulan-kumpulan. Yang kami pegangnya adalah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Kumpulan-kumpulan lain kami jauh. Kumpulan-kumpulan mubtadi'ah dia panggil. Wa nuhibbu ahlal adli wal amanati wa nabghudu ahlal juri wal khiyanati wa naqulu Allahu a'lam fi mashtabaha alaina ilmuhu. Maksudnya kami mencintai orang-orang yang adil dan amanah, dan kami membenci orang yang zalim dan khianat. Kami mengatakan Allah lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Pada perkara yang kesamaran pada pengetahuan kami. Wa nuhibbu ahlal adli wal amanah. Dan kami mencintai bagi mereka-mereka yang adil dan juga orang yang amanah. Wa nabghudhu ahlal juri wal khiyanah. Dan kami membenci mereka-mereka yang zalim dan juga orang yang khianat. Ini setengah daripada pegangan akidah kita lah. Mana kami menyokong mana-mana mereka yang adil dan juga amanah. Dan kami membenci, maknanya kami tidak menyokong mereka yang zalim dan juga ahli khianah. Bukan makna mereka yang kalau kita duduk di bawah pemerintahan yang zalim, dengan makna kita redha dengan perbuatan zalim mereka, tidak. Kewajipan taat itu satu benda yang lain. Taat pada pemerintah. Tapi apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah daripada kezaliman, tidak boleh kita sokong juga. Tak boleh kita nak taat, tak boleh. Wa naqulu Allahu a'lam, dan kami berkata Allah yang lebih mengetahui, fi mashtabaha alaina ilmu, pada apa perkara yang kesamaran tidak jelas oleh ilmu kami. Tiap-tiap perkara yang tidak jelas oleh ilmu, kami sebut Allahu a'lam saja. Hanya Allah Ta'ala yang tahu kehendak bagi perkara-perkara yang kesamaran, yang tidak jelas tadi. Allahu a'lam. Mudah. Inilah yang berlaku pada setengah daripada permasalahan akidah. Beginilah. Bagi orang yang terdahulu. Sebab Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini termasuk daripada golongan mereka yang salah. Jadi berlaku pada mereka ini berkait dengan setengah daripadanya perkara akidah. Apabila terkena bagi mereka ayat-ayat mutasyabihah misalnya, mereka terus kata Allahu a'lam, Tuhan saja yang mengetahui apa yang dikehendaki dengan ayat tadi. Kami tidak mendalami, kami tidak tidak nak turun pada membahaskan perkara itu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Itu lebih mudahlah. Sebab tak ada pada masa mereka ini tidak lagi perlu keperluan yang mendesak kepada
mentakwilkan ayat. Setengah daripada perkara yang berkait dengan akidah lah. Ayat-ayat yang mutasyabihah. Seterusnya lagi, fasal pada pembahasan menyapu khauf. Menyapu khauf. Wa nara al-masha 'ala al-khuffaini fi as-safari wal hadari kama jaa fil athari. Maksudnya kami menerima menyapu atas khuf. Khuf ini kasut ni. Baik di dalam perjalanan atau bermukim seperti yang dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi mereka yang nak bersuci. Nak bersuci. Jadi terdapat perbincangan di dalam fiqh berkait dengan menyapu, hanya cukup menyapu atas khauf saja. Maknanya atas khauf, maknanya atas kasut saja. Sama ada fi safari, kebenaran pada menyapu khuf tadi sama ada semasa berpergian ataupun bermusafir, ataupun wal hadari, dan semasa tidak bermusafir. Kama jaa fil asari, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tasyaddud dalam perkara ini. Seterusnya lagi, ini perbincang berkait dengan mashal khuf ni, boleh dilihat perbincangan ulama di dalam kitab-kitab fiqh lah, di dalam bab taharah. Fasal pada perbahasan haji dan juga jihad. Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata lagi, wal hajj wal jihadu fardhani madiyani ma'a ulil amri minal muslimina barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ati la yubtiluhuma syai'un wa la yanqudhuhuma. Maksudnya haji dan juga jihad merupakan dua kefarduan yang terus berlangsung disertai dengan wujudnya ulil amri dalam kalangan orang-orang Islam, sama ada seorang yang baik maupun jahat dalam kalangan mereka, sehinggalah berlakunya kiamat. Maka tiada sesuatu yang dapat membatalkan kedua-duanya dan tiada juga yang dapat mengurangkannya. Ini berkait dengan kefarduan haji dan juga jihad ni. Dia kata wal hajj wal jihadu fardhani madiyani. Bermula haji dan juga haji, melakukan ibadah haji dan juga jihad itu fardhani, kedua-duanya fardu, madiyani, yang telah berlangsung, yang senantiasa akan ada, berjalan. Ma'ulil amri minal muslimin, bersama dengan, disertai dengan wujudnya ulil amri di kalangan orang Islam. Barrihim, sama ada mereka itu pemerintahan tadi, sama ada mereka itu baik dalam kebaikan ataupun dalam keburukan. Tidaklah kata apabila berlaku suatu perkara perkara haji dan juga perkara jihad ini terbatal ataupun tidak lagi dilaksanakan. Tidaklah begitu. Kefarduan tetap ada. Kefarduan tetap ada. Macam sekarang berlaku COVID-19 sekarang ini musim COVID-19 yang di Saudi dan juga di Timur Tengah tengah banyak sekarang ini. Beribu-ribu orang yang dijangkiti dengan COVID-19 setiap hari. Sehingga kan kerajaan Arab Saudi sendiri pun tidak membenarkan
negara luar, ini para haji, orang yang nak melakukan haji daripada luar negara, tidak dibenarkan masuk. Dan kemungkinan besar, ada rasanya dah kerajaan Saudi telah meletakkan bahawa tidak ada ibadah haji berlaku pada tahun ini. Tapi bagi orang yang duduk di sekitar tanah haram tu, mereka tetap boleh melakukan haji. Cuma kita lah orang yang jauh luar daripada Saudi, tidak dibenarkan untuk masuk menunaikan haji. Walaupun tidak dibenarkan masuk untuk nak menunaikan haji sekalipun, kefarduan tersebut masih lagi ada. Tidak sekali-kali terbatal. Walaupun dengan ada larangan daripada pemerintah sekalipun, pemerintah yang jahat ke ataupun pemerintah yang baik tu tak apalah. Dia apabila berlaku arahan sekalipun tidak dibenarkan, kefarduan tersebut masih ada. Bukan makna dengan berlakunya suatu sebab jadi tak ada kewajipan haji tu, tak ada. Itu salah. Kewajipan haji tetap ada. Cuma perkara-perkara yang mani' yang mencegah daripada seorang itu daripada melakukan haji, itu yang menyebabkan ibadah tersebut tidak dibenarkan. Padahal kefarduan tetap ada hingga hari kiamat. Ila qiyamis sa'ati, sehingga berlakunya kiamat sa'ah. La yubtiluhuma syai'un, tidak dapat untuk nak membatalkan kefarduan kedua-duanya sesuatu pun tak ada. Wala yang quduhuma, dan tidak juga kata yang quduhuma ni maknanya perkara yang boleh meluputkan bagi kefarduan haji tadi. Wala yang quduhuma, tidaklah ada sesuatu pun yang boleh menyebabkan bagi kefarduan haji itu tak ada. Itu maksud dia. Yang qud tu maknanya mengurangkan. Walaupun umat Islam di seluruh dunia tidak boleh nak melakukan haji dengan sebab halangan daripada virus COVID-19 ni, jadi kefarduan masih ada. Cuma kebenaran pemerintah sana lah. Dan juga untuk nak menolak bahaya yang lebih besar lagi. Dia panggil saddu zara'i. Dan seterusnya, keimanan kepada para malaikat. Kitab kita ini laju saja dengan sebab rasanya tidak perlu pada syarah yang panjang lah. Fasal keimanan kepada para malaikat. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata lagi, wa nu'minu bil kiramil katibina fa inna Allah qad ja'alahum 'alaina hafizina. Maksudnya kami percaya kepada kiraman katibin, yakni malaikat-malaikat yang mulia, yang menulis semua perbuatan, kira-kira kerana Allah mengutuskan mereka atas kami sebagai para penjaga. Wa nu'minu bil kiram, kami beriman dengan malaikat kiramil katibin. Fa inna Allah qad ja'alahum, sungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan mereka itu alaina hafizina, ke atas kami sebagai penjaga-penjaga. Orang yang ini malaikat yang mencatat bagi amalan-amalan hamba. Sama ada amalan baik ke ataupun amalan buruk, semuanya dicatat di dalam
suratan amal yang nanti kita akan baca di akhirat esok ni. Kiraman katibin. Wa nu'minu bi malakil mauti al-muwakkali bi qabdi arwahil alamina. Maksudnya kami percaya kepada malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut roh-roh para makhluknya. Ini berkait dengan malaikat juga. Ada satu malaikat yang dinamakan sebagai Malikul Maut, yang Allah Ta'ala mewakilkan bagi dia, jadi wakil Tuhan untuk nak mencabut roh-roh. Roh-roh bagi makhluk yang hidup. Tak kira sama ada manusia kah, jin kah, atau binatang kah, mana-mana sahaja. Yang ada padanya roh. Jadi tugas bagi Malikul Maut ini yang mencabut nyawanya. Fasal kepercayaan terhadap azab dan nikmat kubur pula. Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata lagi, wa bi'azabil qabri wa na'imihi liman kana lahu ahlan. Wa su'ali munkarin wa nakirin lil mayyiti fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi ala ma ja'at bihil akhbaru an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Wal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nirani. Maksudnya kami percaya kepada siksaan dalam kubur bagi mereka yang berhak mendapatnya, layak mendapatkan dia. Dan pada pertanyaan kubur oleh Munkar dan Nakir tentang siapa Tuhan, agama dan Nabi mereka, seperti dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh sahabat radhiyallahu anhum, alam kubur merupakan taman daripada taman-taman syurga ataupun lubang daripada lubang-lubang neraka. Ini setengah daripada akidah juga. Perkara akidah, bi'azabil qabri wa na'imihi, selain daripada kita beriman dengan para malaikat, ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa malaikat yang ada bagi mereka itu tugas masing-masing. Imam Abu Ja'far Tahawi dia berkata lagi, wa bi'azabil qabri, dan ada kami beriman juga dengan azab kubur. Wa nu'minu bi'azabil qabri wa na'imihi, itu dia punya takdir dia, wow. Wow, ataf. Dan kami beriman dengan adanya azab kubur. Dan juga kami beriman ada padanya nikmat kubur. Di dalam kubur tu bagi mereka yang masuk pada alam barzakh, yang telah meninggal lah. Liman kana lahu ahlan, bagi mereka yang layak mendapatkannya, mendapat nikmat ataupun mendapat azab itu. Wa su'ali, dan kami beriman juga dengan soal munkar wa nakirin lil mayyit fi qabrihi. Dan kami beriman juga ada padanya soal bagi munkar dan nakir. Ini dua malaikat yang Allah Ta'ala wakilkan kepada mayat ini untuk disoal di dalam kubur selepas daripada siap tanam semua dan beredar semua manusia yang ada kembali semula ke rumah. Apabila beredar saja, akan datang bagi mayat tadi dua malaikat munkar dan nakir. Dia akan menyoal bagi mayat tadi tentang apa? An rabbihi. Yang pertama sekali berkait dengan Tuhan dia. Siapa Tuhan dia? Ni malaikat akan tanya ni.
bagi mayat tadi. Kata setengah ulama, Tuhan akan masukkan roh semula ke dalam badan mayat tadi. Tetapi tak ada lah dari dalam bagi mayat tadi sifat ma'ani tak ada. Setengah daripada ulama dia kata hanya masuk separuh saja roh ke dalam badan. Wadinihi, dan mereka akan tanya berkait dengan selain pada Tuhan, berkait dengan agama dia. Apa agama dia? Apa yang dia pegang di atas dunia ini. Wa nabiyhi, dan berkait dengan kenabian nabi dia siapa. Ala ma ja'at bihil akhbaru, atas apa yang telah datang khabar ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkait dengan perkara yang berkait dengan nikmat kubur dan juga azab kubur dan soal munkar nakir ini sebenarnya datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anis sahabati radhiyallahu anhum ajma'in, dan datang khabar berkait dengan azab kubur dan nikmat kubur dan soal munkar nakir ini datang juga daripada perkataan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qabru rawdatun min riyadil jannah, bermula kubur itu ialah satu taman daripada taman syurga. Ini bagi mereka yang dapat nikmat tadilah. Au hufratun min hufarin nirani, atau satu lubang daripada lubang neraka. Bagi mereka yang terkena azab itu, jadilah dia sebahagian daripada lubang neraka lah, tempat bagi azab. Bagi mereka yang dapat nikmat itu, jadi kubur itu salah satu daripada taman daripada taman-taman syurga. Wa nu'minu bil ba'si wa jazaa'il a'mali yaumal qiyamati wal 'ardi wal hisabi wa qira'atil kitabi والثواب والعقاب والصراط والميزان يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية. Lalu diteruskan lagi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkait dengan perkara sam'iyah ini. Mula dengan keimanan para malaikat, beriman dengan azab kubur dan nikmat kubur dan soal munkar nakir ini, semuanya berkait dengan sam'iyat belaka. Ataupun ghaibiyat, perkara gaib yang tak dapat kita nak lihat dengan mata kepala kita, tak dapat. Cuma dapatnya perkara-perkara ini akan berlaku hasil daripada khabar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksud mana? Maksudnya kami percaya pada kehidupan sesudah mati dan pembalasan perbuatan kami di hari perhitungan, dan pada al-ard ditunjukkan amal mereka, dan hisab, perhitungan baik buruk atas mereka, dan juga kepada qiraah al-kitab, pembacaan buku, dan pada pahala dan hukuman, serta pada sirat, titian, jambatan, dan mizan, timbangan, yang ditimbang dengannya amalan orang yang beriman, sama ada baik ataupun buruk, taat ataupun maksiat. Ini masih lagi berkait dengan beriman dengan perkara-perkara yang gaib ini. Wa nu'minu bil ba'si, kami beriman juga akan ada kebangkitan selepas daripada mati tadi. Tuhan akan bangkit semula apabila tiup sengkala kedua. Sengkala kedua tu ditiup oleh malaikat Israel. Jadi semua yang hidup semua yang mati tadi akan hidup semula. Tiup sengkala kedua. Bil ba'si, untuk bangkit semula menuju kepada mahsyar.
Wa jazail a'mali, dan juga pembalasan segala amal yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maknanya siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah sekalipun, akan dapat lihat kebaikan tersebut dan akan dibalaskan dengan balasan yang setimpal dengan apa yang dia buat tu daripada kebaikan. Begitu juga dengan kejahatan. Siapa yang melakukan kejahatan, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang melakukan kejahatan walaupun seberat zarah sekalipun, akan ditimbang dan akan diberikan pembalasannya di akhirat esok. Wal ardi, dan pembentangan bagi amalan. Allah Ta'ala nanti akan berikan setiap makhluk ini buku catatan amalan dia masing-masing. Wal hisab, dan juga akan dihitung bicara dengan sebab amalan yang mereka buat itu. Wa qira'atil kitab, dan setiap orang nanti akan baca buku amalan dia. Sama ada amalan dia yang baik ataupun amalan dia yang buruk, dia akan baca belaka di depan semua makhluk-makhluk Tuhan ini. Wassawab, dan kurniaan bagi pahala. Wal iqab, dan juga balasan azab itu, dosa tadi atas apa-apa perbuatan makhluk. Wassirati, dan juga akan lalui, setiap orang tu akan lalui bagi siratal mustaqim. Yang mana sirat ini dibentangkan di atas belakang neraka Jahannam. Dia dibentangkan, dilentangkan. Jadi akan masuk orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat ataupun orang yang melakukan maksiat, dengan sebab mereka ini tergelincir daripada sirat tadi. Wal mizan, dan ada juga timbangan. Beriman kami dengan ada padanya timbangan di akhirat esok. Allah Ta'ala akan bangunkan timbangan neraca pada hari akhirat untuk nak menimbang yuzanu bihi a'malul mu'minina, akan menimbang segala amal-amal orang mukmin, amal kebaikan dan amal keburukan tadi. Minal khairi wasyarri, daripada kebaikan dan juga keburukan, pahala-pahala dan juga dosa-dosa. Wa ta'ati, dan amalan ketaatan mereka, wal maksiyati, dan juga amalan-amalan maksiat akan ditimbang di akhirat esok. Ada terdapat dalam hadis Nabi SAW yang mana amalan yang paling berat timbangan dia di akhirat esok ialah apabila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadah itu. Itu yang paling berat di akhirat esok dari segi timbangannya. Sebab itu kita kena banyakkan tahlil tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kena banyak. Jadi nanti kita akan sambung balik insya-Allah fasa keimanan terhadap syurga neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma ij'alna minal ulama'i syakirin wa salihin wa sabirin. Wa minna nas'aluka ta'jilan afiyatika wa sabran 'ala dharin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Wa sallallahu wa sallama wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.